Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 2033 bagi kursus perakaunan kos. So berikut adalah merupakan lanjutan penerangan bagi kuliah 8 bertajuk pengekosan proses untuk bahagian kedua yang meliputi slide 27 sehinggalah slide 47. Objektif kuliah 1, 2 dan 3 telah pun kita liputi di dalam penerangan untuk bahagian 1. Jadi untuk bahagian 2 ni kita akan meliputi objektif yang keempat, iaitu menyediakan laporan pengeluaran untuk jabatan atau proses yang pertama dengan menggunakan kaedah purata-wajaran dan juga MDKD. Objektif yang kelima kita akan buat di dalam bahagian ketiga nanti. Ilustrasi sistem pengekosan proses. Kita akan menggunakan contoh Estrella Company. So kalau kita masih ingat, Estrella Company memproses mixture, herbal mixture menjadi tablet, kemudian dibotolkan sebelum ianya dijual. So the first department is the mixing department. Kita mencampurkan herba-herba tersebut. So antara aktiviti lain yang terlibat adalah selecting, sifting, measuring and blending. Selesai semua aktiviti ini dijalankan, maka campuran herba tersebut akan dipindahkan ke proses yang kedua, iaitu tableting. So dalam tableting, antara aktiviti yang dilakukan ialah loading, pressing and coating. So selesai semua aktiviti-aktiviti dalam proses tableting, maka ia akan dipindahkan ke proses yang ketiga, iaitu bottling. So dalam bottling pula, dia akan melibatkan aktiviti-aktiviti seperti loading, counting, capping and packaging. So kalaulah proses bottling ini adalah merupakan proses yang terakhir, maka ia akan dipindahkan ke akaun barang siap sebelum ianya dijual. Okay. Berikut adalah data untuk Estrella Company bagi penyediaan laporan pengeluaran. Okay. So data pengeluaran dan data kos bagi jabatan campuran. Jabatan campuran ataupun mixing department ni adalah merupakan jabatan yang pertama ataupun proses yang pertama untuk membuat tablet tadi. Bagi bulan Oktober, seperti berikut. So kita ada data unit dan data kos. So kita mulakan dengan data unit terlebih dahulu. Alright. So kita ada unit kerja dalam proses awal. So ini sebenarnya unit kerja dalam proses awal sebab Oktober the 1st. Berarti ia dibawa daripada bulan September. Okay. Peratusan siap dia 70%. Jumlah unitnya 10,000. Okay. Kemudian kita ada unit siap. Unit siap ni, dia kata kat sini unit siap dan dipindah keluar. Pindah keluar ni maknanya dipindah keluar daripada jabatan campuran. So masuk ke dalam jabatan tableting. Okay. So selagi dia tak siap, dia tidak boleh dipindah keluar. Unitnya 60,000. Tapi dekat sini dia tak cakap pun yang unit siap dan dipindah keluar ni adalah unit daripada period semasa sahaja. Bermakna 60,000 ni dah termasuk pun dengan 10,000 ni. Maknanya di dalam bulan Oktober 10,000 ni pun siap. Dicampur dengan lain-lain unit semasa lah yang telah diproses dalam bulan Oktober. Okay. Kemudian kita juga ada kerja dalam proses akhir sebab 31 Oktober unitnya 20%. Kenapa dia kerja dalam proses? Sebab dia baru 40% siap. Okay, so ini adalah cara untuk kita fahami data. So data ini adalah data-data unit. So kita akan teruskan dengan data-data kos pula. Okay. So kita ada kerja dalam proses Oktober the 1st. Yang inilah kerja dalam proses Oktober 1st, unitnya 10,000. Tapi kosnya
So kita diberikan kos bahan mentah 1000, kos penukaran 350. Jadi jumlah kerja dalam proses apa? Kerja dalam proses awal. Ya, 1350. Okey, sambungan data pengeluaran dan data kos bagi jabatan campuran, ya, yakni jabatan yang pertama untuk bulan Oktober. Okey. So seperti biasa, kita ada tadi kos kerja dalam proses awal. Sekarang ni kita ada kos semasa. Ya, sama juga kita ada bahan mentah, nilai dia. Kemudian kita ada kos penukaran, nilai dia. Okey, so akhirnya kita dapatlah jumlah kos semasa. Ya, 15,650. Kemudian data-data tambahan, kita andaikan bahan langsung dimasukkan pada awal proses. Maknanya ini adalah dalam bulan Oktober. Ya, jadi sebenarnya kalaulah katakan jabatan tersebut adalah merupakan jabatan pertama sebab mixing, memang bahan akan dimasukkan di awal proses. Sebab kalau bahan tak dimasukkan di awal proses, maka tidak ada apa yang kita boleh proseskan lah sebab bahan belum masuk dan kebetulan kita berada pada proses yang pertama. Okay? Tapi untuk dalam kes ni, kos penukaran dilibatkan secara sekata di sepanjang proses. So maknanya kalau proses tu berada pada tahap 20%, kos penukaran pun baru masuk 20%. So kalaulah katakan proses pengeluaran pada bulan Oktober tu telah berada pada tahap 80%, maka kos penukaran yang dilibatkan juga adalah 80%. Berdasarkan kepada data unit dan juga data kos yang diberikan tadi, kita akan sediakan laporan pengeluaran ya, menggunakan kaedah purata wajaran terlebih dahulu. So, laporan pengeluaran terdiri daripada 5 langkah. So, kita akan mulakan dengan langkah yang pertama, iaitu analisis unit fizikal. Di dalam analisis unit fizikal, kita akan memadankan jumlah unit input ya, dengan jumlah unit output. Kita boleh mulakan sama ada dengan unit input ataupun unit output terlebih dahulu, bergantung kepada data yang diberikan. So, berdasarkan kepada contoh ini, ya, so data yang diberikan membolehkan kita untuk menentukan jumlah output terlebih dahulu sebelum kita menentukan jumlah input. So kalau kita lihat di sini, kita akan mulakan dengan jumlah output. So output akan terdiri daripada dua jenis output. Ya, satu adalah merupakan output barang siap dan satu lagi adalah output kerja dalam proses. Okay. So saya mulakan dengan nombor 3 di sini ya, dan juga diikuti dengan nombor 4 sebab nombor 1 ya, dan nombor 2 adalah sebenarnya bahagian input. Okey, so output kita ada 2 ya. So item 3 ni adalah merupakan output yang pertama, iaitu unit siap ya, dan disebut di sini dipindah keluar. Ya, bermaksud ia akan dipindahkan ke proses yang seterusnya. Hanya unit siap sahaja yang akan dipindahkan. Kalau dia tak sebut unit siap dan dipindahkan pun tak apa. Ya, janjinya dia sebut unit siap. So dalam kes ini kita ada 2 ya, unit siap yang datangnya daripada unit semasa ya, dan satu lagi datangnya daripada kerja dalam proses awal. So berdasarkan kepada data yang diberikan, data ini adalah merupakan data untuk bulan Oktober. Ya, jadi unit semasa adalah dalam bulan Oktober yang dimulakan ya, dan juga yang siap. Okey, dalam contoh ini apa yang diberikan kepada kita adalah jumlah ya unit siap dan dipindahkan diberikan kepada kita sebanyak 60. Okey. Kemudian data seterusnya yang diberikan kepada kita adalah KDP awal. Jadi oleh kerana itu 60,000 tolak dengan ya KDP awal, maka kita akan dapatlah 50,000 ya yang merupakan unit semasa ya dan siap. Okey. So unit yang dimulakan dalam bulan Oktober yakni unit semasa dan siap. So maknanya 50,000 ni siap daripada unit semasa. 10,000 ni pun siap juga ya, tetapi daripada KDP awal. So jumlah keseluruhan unit siap
yang boleh dipindahkan ke proses seterusnya adalah sejumlah 60,000. Ini adalah data yang telah diberikan kepada kita. Okey, data seterusnya yang diberikan kepada kita ialah item 4 di sini, iaitu kerja dalam proses akhir. So saya katakan tadi kita ada dua jenis output, dua jenis output. Item 3 adalah merupakan barang siap, item 4 adalah merupakan kerja dalam proses. So oleh kerana dia output, dia adalah kerja dalam proses akhir, yakni pada 30 Oktober. Peratusannya diberikan kepada kita. So peratusan ini kita hanya akan gunakan untuk penentuan unit persamaan siap nanti. Untuk analisis unit fizikal, tak ada apa-apa. So kita tulis saja 40% siap, sebagai ingatan supaya kita ingat nanti. Okey, so data berikan pada kita nilai 20,000 unit, sebagai kerja dalam proses akhir. So output saya katakan tadi ada dua, satu adalah barang siap 60,000 campur dengan output yang kedua kerja dalam proses akhir, maka kita dapatlah jumlah output sebanyak 80,000. Okey, selesai output, maka kita boleh teruskan dengan input. Okey, so data input diberikan kepada kita. Okey, kerja dalam proses awal Oktober 1. So yang ini diberikan kepada kita. Okey. Jadi apa yang kita lakukan ialah oleh kerana 10,000 ni diberikan kepada kita dan kita tahu bahawa dalam analisis unit fizikal jumlah output sama dengan jumlah input. So jadi kita boleh plug in lah jumlah input pun 80,000. Dan KDP awal 10,000 juga diberikan kepada kita, maka 80,000 ditolak dengan kerja dalam proses awal. So apa yang kita dapat ialah, ni item pertama input. Apa yang kita dapat adalah item yang kedua input, iaitu unit yang dimulakan dalam bulan Oktober. So ni adalah jumlah input. Input terdiri daripada dua item ni. Satu adalah KDP awal. Yang keduanya adalah unit yang dimulakan dalam bulan semasa. Output akan terdiri daripada dua item juga. Iaitu satu adalah barang siap dan satu lagi adalah kerja dalam proses akhir. Tetapi barang siap dalam kes ni, kita boleh pecahkan sama ada barang siap itu datang daripada unit semasa ataupun datang daripada kerja dalam proses awal. Sebenarnya untuk kaedah purata wajaran, kita tak perlu tahu pun sama ada ia datang daripada unit semasa ataupun kerja dalam proses awal. Tetapi kalau untuk MDKD, data ini sangat penting. Kalau untuk purata wajaran, apa yang kita perlu tahu hanyalah unit siap sahaja, which is 60,000. Okay. Right. So now, jadi dalam kes ni kita dapat jumlah input sama dengan jumlah output. Kemudian kita work backwards, tolak dengan KDP awal, maka kita dapat unit yang dimulakan. Okey, saya nak kita fahamkan data dengan lebih detail lagi. So perhatikan unit yang dimulakan adalah 70,000. Unit yang dimulakan dan siap adalah 50,000. Kita mulakan 70,000 tetapi siap hanyalah 50,000. Bakinya adalah yang belum siap lah, iaitu kerja dalam proses akhir sebanyak 20,000. Jadi 20,000 ni sebenarnya adalah 70,000 unit yang dimulakan dalam period semasa, ditolak dengan unit yang dimulakan dan siap. Maka kita akan dapatlah unit yang dimulakan tetapi belum siap. Okay. So this is the whole understanding of our data dalam langkah pertama, analisis unit fizikal. Okay, langkah yang kedua adalah pengiraan unit persamaan ataupun pengiraan unit persamaan siap. Okay. So dalam kes ni kita ada dua elemen kos. Satu adalah bahan mentah, yang kedua adalah kos penukaran. Kadang-kadang ada soalan yang mana kos penukaran ini dipecahkan kepada kos buruh langsung dan juga kos overhead kilang, bergantung kepada data. So kalau data berikan kepada kita dalam bentuk
pencampuran di antara buruh langsung dan overhead kilang, maka kita ambil saja sebagai kos penukaran. Okey, bahan mentah ni memang akan ada lah. Okey, jadi kadang-kadang kita ada 3 elemen. Ya, bahan langsung, buruh langsung dan juga overhead kilang. Ya. So dalam kes ni kita ada 2 saja, ya, bahan langsung dan juga kos penukaran. Alright. Jadi dalam analisis, ya, kiraan unit persamaan ni, ia merujuk kepada output. Okey, nampak ni item 3. Ya, dan kemudian kita akan ada 4 nantilah. So dalam item 3 kita ada unit siap dan dipindahkan 60,000. Nampak ni, 60,000 ni sebenarnya adalah merupakan pecahan, okey, 50,000 yang siap dalam period semasa dan 10,000 yang siap daripada KDP awal. Tapi oleh kerana kita menggunakan kaedah purata wajaran, maka kita tidak memisahkan 60,000 ni kepada unit semasa dan KDP awal. Kita ambil saja 60,000. Okey. Now, kenapa 60,000? Ya, sebab sebenarnya 60,000 ni merujuk pada 100% siap. Kenapa 100% siap? Sebab item ini adalah item unit siap. Jika item ini adalah unit siap, maka persamaan siap kita adalah 100%. 100% dari segi bahan, 100% juga dari segi kos penukaran. So kita dapat sini 60,000, sini pun 60,000 juga because it is 100%. Okey, output yang kedua. So output yang kedua, so kita ada kat sini item keempat, ya, iaitu kerja dalam proses akhir. Okey. So dalam kes ini kita akan sama macam ni juga, kita akan pisahkan di antara bahan langsung dan juga kos penukaran. Okey, tapi dalam kes ni kita dapat jawapan tak sama. Ya. Tapi untuk unit siap dan dipindahkan tadi kita dapat jawapan sama sebab bahan langsung pun 100%, kos penukaran pun 100%. Tetapi untuk kerja dalam proses akhir, ya, kita dapati bahawa dalam data mengatakan bahawa bahan dimasukkan di awal proses. Oleh kerana bahan dimasukkan di awal proses, ya, kita juga dimaklumkan bahawa kerja dalam proses akhir adalah pada tahap 40%. Jadi bahan sebenarnya telah pun dimasukkan di awal proses. Jadi bila bahan telah dimasukkan di awal proses, ya, sekalipun kerja dalam proses itu berada pada tahap 40%, tapi dari segi bahannya ia telah masuk 100%. Ya, kerana ia kesemuanya telah dimasukkan di awal proses. Jadi unit persamaan siap bahan ialah 100% terhadap 20,000 ni tadi. Okay, so 20,000 darab 100%. Tapi data berkaitan dengan kos penukaran, okay, data berkaitan dengan kos penukaran, ya, mengatakan bahawa kos penukaran dimasukkan secara sekata. Oleh kerana ia dimasukkan secara sekata ataupun dilibatkan secara sekata, maka kalau kerja dalam proses akhir itu berada pada tahap 40%, ya, peratusan siap untuk kos penukaran juga adalah 40%. Jadi 40% darab dengan unit-unit, ya, kerja dalam proses akhir, maka dapatlah unit persamaan siap, ya, untuk kos penukaran. Sebab kita berada di langkah yang kedua, ya, untuk mengira unit persamaan siap. Jadi akhirnya kita akan dapat untuk bahan langsung. Okey. So item 3 dengan item 4 ni kita campurkan, maka kita dapatlah unit persamaan siap bahan adalah bersamaan dengan 80,000 unit. Manakala unit persamaan siap kos penukaran adalah bersamaan dengan 68,000 unit persamaan siap. Okey. So, bila kita dah dapat, ya, unit persamaan siap untuk setiap elemen kos perkilangan, maka kita bolehlah bergerak, ya, ke langkah yang ketiga. Okey. Dalam langkah ketiga, untuk pengiraan kos seunit persamaan siap, ya, bagi kaedah purata wajaran, kita akan mencampurkan, okey, kos kerja dalam proses awal, ya, dengan kos, ya, semasa. Kemudian barulah kita akan bahagikan dengan
unit persamaan siap yang telah kita kira sebelum ini. Okey, ini adalah untuk bahan. Ya, jadi kita akan campurkan kos kerja dalam proses awal untuk bahan, campur dengan kos masa bahan. Okey, kemudian kita akan bahagikan 80,000 unit persamaan siap bahan. Okey, so kita akan dapat dalam kes ni kos seunit persamaan siap bahan sebanyak 0.17 sen. Okey. Untuk kos penukaran pun sama juga, kita akan ambil kos ya untuk kerja dalam proses awal bagi penukaran dicampur dengan kos semasa bagi penukaran, kemudian kita akan bahagikan dengan unit persamaan siap ya penukaran yang kita telah kira sebelum ini. Okey. So akhirnya kita akan dapat kos seunit persamaan siap penukaran. Alright. So, kedua-dua ini kita boleh campurkan saja ya, untuk mendapatkan jumlah kos seunit persamaan siap ya, dengan mencampurkan bahan dan penukaran ini. So, akhirnya kita dapat 0.22 sen. Right? Okay, untuk langkah keempat bagi kaedah puratawajaran ialah menganalisis jumlah kos, yakni unit yang dipindah keluar dan juga kerja dalam proses akhir. So, unit yang dipindah keluar ni adalah merupakan barang siap. So, analisis jumlah kos ni adalah merujuk pada jumlah kos untuk output. So, output ada dua, satu adalah barang siap dan satu lagi adalah kerja dalam proses akhir. Okay. So, nampak ni? Ini adalah merupakan poin yang ketiga tadi, ya, item yang ketiga, yakni kos pindah keluar, ya, yakni barang siap. So, berapa unit yang siap? 60,000. So, 60,000 kita akan darabkan dengan kos seunit ya, persamaan siap. Ya, ini adalah jumlah kos seunit persamaan siap 22 sen. So, kita dapat 13,200. Okay. Kemudian item 4, ya. Ini adalah output yang kedua, which is kerja dalam proses akhir. So, bahan mentah 20,000 unit darab dengan kos seunit bahan mentah 17 sen. So, dapatlah 3,400. Okay. Untuk kos penukaran pula, ya, unit persamaan siapnya adalah 8,000. Darabkan dengan kos unit persamaan siap 0.05. Ya, so kita dapat 400. Jadi kita jumlahkan kedua-duanya, kita akan dapatlah kos kerja dalam proses akhir 3,008. Okey, so jadi ini adalah output kita, ya, barang siap, kerja dalam proses akhir. So kalau saya tanya berapakah nilai ya, inventory barang siap, so nilai inventory barang siap ialah 13,200 lah. So, berapakah nilai inventory kerja dalam proses? So, nilai inventory akhir kerja dalam proses ialah 3,800. Okey. Okey, so langkah yang terakhir iaitu langkah kelima ialah penyesuaian kos. Penyesuaian kos ialah kita akan membandingkan kos input dengan kos output. Ya, so jadi kalau jalan kira kita semua betul, maka jumlah kos input kita akan sama baliklah dengan jumlah kos output. Okey. So kalau kita tengok kat sini, kos yang perlu di-accountkan adalah merupakan kos input yang terdiri daripada kerja dalam proses awal, ya, dan juga kos masa. Okay, so 17,000. Kemudian kita akan bandingkan dengan kos output, iaitu kos yang di-accountkan. So dalam kes ni kita dapati bahawa samalah, ya, kos input 17,000, kos output 17,000. Jadi betul lah. So pecahan kalau kita tengok lagi sekali, so item pertama, input yang pertama adalah kerja dalam proses awal. So, input yang kedua adalah kos semasa, yakni kos yang dilibatkan sepanjang ya Oktober. So, ini masing-masing kos dia lah. So, kos input 17,000. Untuk output pula, item 3, ya, output pindah keluar, ini adalah barang siap. Okey, so ini adalah barang siap. Sebab barang siap saja yang boleh dipindah keluar lah ke proses seterusnya ataupun untuk dijual. Ya, so 13,200 kos dia. Dan yang keempat, output yang keempat,
output yang kedua, iaitu item yang keempat adalah kerja dalam proses akhir. So, nampak yang kita kira tadi 3,800. So, bila kita total, cost output kita pun 17,000. So, betul lah pengiraan kita. Ya. So, dengan ini, lengkaplah laporan pengeluaran untuk kaedah purata wajaran. Okay. So, untuk slide 35 ni, apa yang kita tunjukkan adalah merupakan laporan pengeluaran ya, secara menyeluruh. Ya. So, ini adalah merupakan ringkasan apa yang kita buat separately tadi. Ya. Separately, kita dah buat analisis unit fizikal. Ya. Kemudian, kita dah buat pengiraan unit persamaan siap. Okay. Kemudian, yang ketiga adalah pengiraan kos seunit persamaan siap. Ya. Kemudian, yang keempat adalah merupakan kos-kos output lah. Ya, output terdiri daripada barang siap dan juga kerja dalam proses. Kemudian langkah kelima adalah penyesuaian, yakni membandingkan kos input dengan kos output. Ya. Okey, so jadi yang ini ni adalah merupakan ringkasan ya kepada apa yang telah kita buat sebelum ni. So di sini kita ada analisis unit fizikal. Langkah pertama tadi membandingkan ya unit input dan unit output. Kemudian langkah yang kedua kita ada pengiraan unit persamaan. So, data ni diambil daripada pengiraan tadilah. Okey, so ni langkah kedua. Kemudian diikuti dengan langkah ketiga, yakni pengiraan kos seunit persamaan siap. Okey, so ini semua kita dah buat tadi, nampak? Jumlah kos seunit persamaan siap kita ialah 22 sen. Okey. Dan langkah yang keempat ya adalah mengakaunkan kos-kos output. So output kita ada dua, satu adalah unit pindah keluar yakni barang siap, yang kedua ni adalah kerja dalam proses akhir. So kita dapat nampak ya kos input kita 17,000, kos output kita pun 17,000. So, sekarang ni kita boleh sediakan catatan jurnal. So, catatan jurnal yang pertama adalah untuk merekod perolehan bahan mentah ya, bagi bulan Oktober. So, ini adalah merupakan penghantaran bahan mentah ke proses yang pertama, yakni proses campuran. Jadi, bila bahan mentah digunakan, yakni bahan langsung, kita akan mendebitkan kerja dalam proses campuran sebanyak nilai ya, bahan langsung yang telah dimasukkan, dan kita akan mengkreditkan ya aset inventory bahan mentah untuk menunjukkan berlakunya pengurangan ya di dalam nilai inventory bahan mentah itu tadi. Okey. Journal entry yang seterusnya adalah merekod aplikasi overhead ya dan penglibatan buruh langsung. Jadi dalam sistem pengukuran kos ya normal ya, kita menggunakan aplikasi overhead ya, ataupun overhead yang diaplikasikan untuk didebitkan ke dalam akaun kerja dalam proses ya. Jadi kita akan debit akaun kerja dalam proses campuran ya dengan overhead aplikasi, tapi dalam kes ni kita mencampurkannya dengan buruh langsung ya, sebab kita mengambil kira kos penukaran. Jadi akaun kawalan kita instead of akaun kawalan overhead kilang dah jadi akaun kawalan kos penukaran ya, sebab dah termasuk dengan buruh langsung di sini. Okey. Dan akhir sekali adalah merekod ya barang siap. Ya, maknanya barang siap yang berpindah ya daripada dalam kes ni bukan barang siap untuk dijual, barang siap daripada campuran untuk dimasukkan ke dalam tablet. So maknanya siap di sini merujuk kepada herba-herba yang telah siap ya dicampur ya, tapi belum boleh dijual lagi ya, dia kena hantar dulu ke jabatan tableting ya. So maknanya kita akan mendebitkan kerja dalam proses tablet okey pada nilai apa ni, nilai barang siap campuran lah ya. So kita akan debit dan kreditkan akaun inventory kerja dalam proses campuran ya. Sebab apa? Untuk mengiktiraf penurunan ya di dalam akaun kerja dalam proses, kerana ia telah pun siap di dalam proses campuran, maka dipindahkan ke proses yang kedua, yakni proses seterusnya iaitu proses tablet. Okey, dengan itu selesailah ya penyediaan laporan pengeluaran. Okey, dan juga journal entry menggunakan kaedah purata wajaran. Okey, next kita akan menggunakan contoh yang sama juga
ya, tetapi melihat dari perspektif kaedah MDKD, masuk dulu, keluar dahulu. Okey. So sama juga ya untuk 5 langkah. Jadi langkah yang pertama adalah analisis unit fizikal. Okey. So seperti yang saya katakan tadi, ya, maknanya bergantung kepada data, kita boleh mulakan sama ada dengan input ataupun dengan output terlebih dahulu. Tapi untuk contoh ini, kita tidak cukup maklumat untuk sediakan input terlebih dahulu, maka kita akan sediakan output. So output kita akan ada dua, ya, output. Satunya adalah merupakan unit siap yang dipindah keluar, ya, iaitu barang siap, ya, dan yang keduanya adalah merupakan kerja dalam proses akhir. Okey, sebelum itu, ya, kita pecahkan dulu, ya, item barang siap kita ni untuk mengenal pasti sama ada ianya siap, ya, daripada period semasa, ya, yang datangnya daripada unit semasa, dan juga siap semasa juga tetapi yang datangnya daripada kerja dalam proses awal. Okey. So, jadi dekat sini kita tahulah sebab data diberi kepada kita bahawa unit siap adalah 60,000. Okey. Dan kerja dalam proses awal, oleh kerana kita tahu masuk dulu, keluar dulu. So, maknanya kerja dalam proses awal ni mesti akan siap terlebih dahulu. Okey. So, therefore, 60,000 unit siap tolak kerja dalam proses awal yang telah siap, maka baki 50,000 ini pastinya datang daripada unit semasa. Okey. Jadi saya pecahkan kepada 3A, 3B untuk mengenal pasti barang siap sama ada barang siap datang daripada unit semasa, ya, unit yang dimulakan dalam period semasa ataupun unit yang datang daripada kerja dalam proses awal. Okey, so output yang kedua adalah merupakan kerja dalam proses akhir. So untuk kerja dalam proses akhir, okey, kita diberikan peratusan siap dia 40%. So tak apa, kita tulis saja tetapi tidak memberi apa-apa kesan, ya, untuk langkah pertama ini. Ya, take note 30 Oktober merujuk pada kerja dalam proses akhir. So dalam contoh ni memang kita diberikan, ya, berapakah nilai, ya, unit kerja dalam proses akhir. So masukkan sajalah. So 60 campur 20 maka kita akan dapat jumlah output. Okay. So once kita dah dapat jumlah output, kita boleh lengkapkan template, ya. This is basically a template lah, ya, untuk analisis unit fizikal ni. So kita ada dua input, ya, output memang kita ada dua, input pun kita ada dua. Okay. Satu adalah kerja dalam proses awal. Alright. Okay. So dalam kes ni kerja dalam proses awal diberikan sebanyak 10,000. So oleh kerana dalam analisis unit fizikal jumlah output sama dengan jumlah input, so kita boleh plug in saja kat sini berapakah jumlah input kita. Okey. So jadi dalam contoh ini juga kita diberikan data 10,000 untuk kerja dalam proses awal. So 80,000 jumlah input tolak kerja dalam proses awal 10,000. So automatically kita akan dapat item kedua ini, yakni input yang kedua, iaitu unit yang dimulakan dalam bulan Oktober 70,000. So jadi lengkaplah, ya. So maknanya kalau kita tengok kat sini kita ada dua input, kita juga ada dua output. Okey. So ni penjelasan yang saya berikan awal-awal tadi dari segi jumlah unit yang dimulakan adalah 70,000, ya, untuk memahami data dengan lebih detail. So 70,000 adalah unit yang dimulakan, kita juga telah kira tadi, ya, unit daripada unit yang dimulakan 70,000 ini yang siap cuma 50,000. Ini adalah unit semasa. So 70,000 tolak 50,000, maka unit semasa kerja dalam proses akhir adalah 20,000. Okey. Yang ini bukan unit semasa lah. 10,000 ni. 10,000 ni adalah unit yang datang daripada bulan September. Yang lain semua adalah unit semasa. Okey. So selesai analisis fizikal, ya. So lepas pada ni kita boleh kira langkah kedua. So langkah kedua adalah untuk mengira unit persamaan siap. Ya, jadi dalam contoh ni kita ada dua elemen kos, satu adalah kos bahan langsung, satu lagi adalah kos penukaran. Sebab dalam contoh ini kita dapati bahawa kos buruh langsung dicampur dengan kos overhead. Ya, so kita ada kos penukaran. Okay. So kiraan unit persamaan ini adalah merujuk kepada output. Okay. So output yang pertama
kita ada unit-unit yang siap. So, unit yang siap, yakni barang siap lah. Ada dua, datang daripada satu adalah unit semasa. Unit dimulakan dan siap dalam period semasa. Okay. So, oleh kerana ianya siap, maka ianya 100%. Okay. Jadi, dari segi unit, kita dapati bahawa unit yang siap daripada period semasa adalah 50,000. Oleh kerana ia siap, maka dari segi bahan mentah pun dah 100%. Kita dapat 50,000. Dari segi kos penukaran pun dah 100%. Okay, so dapat 50,000 juga. So, kalaulah ianya belum siap, ya, maka dia tak boleh jadi 100%. Kalau dia dah 100%, ya, kalau dia siap tu maknanya 100% lah. Okay. Okay, item yang kedua untuk output, ya, adalah kerja dalam proses awal. Okay, so untuk kerja dalam proses awal, so kita ada bahan, ya, kalau kita tengok kat sini, bahan mentah. Okay, kerja dalam proses awal ni ialah 30%. Tapi dari segi bahan mentah, kenapa kosong? Ya, sebab apa? Sebab kalau kita tengok kat sini daripada data, kerja dalam proses awal kita ni berada pada tahap 30% siap. Tapi oleh kerana bahan, mengikut data, bahan telah dimasukkan di awal proses. Jadi, bila 30% ni sampai pada bulan Oktober, bahan telah pun masuk dalam unit-unit 10,000 ni pada bulan September lagi. Kita sekarang ni mengira menggunakan MDKD. Dalam MDKD, kita tak nak ambil kira ya unit lepas. Kita hanya nak mengambil kira unit semasa saja. Jadi, dari segi bahan, keseluruhan bahan telah masuk dalam bulan September. Kita sekarang ni mengakaunkan untuk bulan Oktober. Ya, oleh kerana itu jawapan kita adalah kosong. Sebab apa? Ya, sebab bahan dah masuk dalam bulan September. Dalam bulan Oktober tak masuk apa-apa dah. Sebab semua dimasukkan di awal proses. Okey. So, kalau kita lihat pula ya, kepada kerja dalam proses awal. Okey. So, kita dapati bahawa untuk kerja dalam proses awal, kita ada balance ya, 30%. So, 30% darab dengan 10,000 ni, kita akan dapat 3,000 lah. Ya, so, ini adalah merupakan jumlah ya, yang akan disiapkan pada bulan Oktober. Ya, so, tinggal 30% lah yang akan disiapkan dalam bulan Oktober. So, balance 70% tu telah pun disiapkan dalam bulan September. Okay. Kemudian kita lihat kepada output yang kedua, iaitu kerja dalam proses akhir. So, dalam kerja dalam proses akhir, kita ada bahan. Ya, so, bahan ya, telah pun dimasukkan di awal proses. Ya, maka bahan telah 100% masuk dalam setiap 20,000 unit ni. So, jadi 20,000 taraf 100% dapat 20,000 jugalah. Ya, tetapi kalau untuk kerja dalam proses akhir, oleh kerana ia 40% siap dan kos penukaran dilibatkan secara sekata, okay, maka unit persamaan siap untuk kos penukaran hanyalah 8,000, yakni 40% darab 20%. Okay, dan akhirnya kita dapatlah jumlah unit persamaan siap, bahan campur je 50 plus 20, okay, dapat 70,000, dan untuk penukaran 50 plus 3,000 plus 8. Ya, so dapatlah 61,000. Okay. Okay, untuk langkah ketiga, kita akan mengira kos seunit persamaan siap ya, menggunakan kaedah MDKD. So, dalam kaedah MDKD, kita hanya akan mengambil kira kos masa sahaja dibahagikan dengan unit persamaan siap semasa juga. So, untuk bahan mentah, ya, kita dapati bahawa berdasarkan pada data, kos masa untuk bahan mentah ialah 12,600. Ya, so, kita takkan campur dengan kos kerja dalam proses awal bahan mentah. Ya, sebab ni adalah MDKD. Bahagi dengan ya, unit persamaan siap yang kita kira tadi, yakni unit persamaan siap semasa juga. Ya, so, kita dapat 18 sen. Okay. Kos penukaran pun sama juga, kita hanya ambil kira kos masa ya, bagi penukaran sahaja.
dan kita bahagikan dengan unit persamaan siap yang kita kira sebelum ni, yakni terdiri daripada unit persamaan siap semasa juga. Jadi kat sini kita dapat 5 sen. Okey. So kita boleh campurkan kedua-duanya kita untuk mendapatkan jumlah kos seunit persamaan siap. So 18 sen campur dengan 5 sen, ya, maka dapatlah 23 sen. So jawapan sedikit berbeza, ya, berbanding dengan kaedah purata wajaran. Okey. So dengan, ya, kos-kos seunit persamaan siap ini, bolehlah kita mengaccountkan inventory akhir kita, ya, ataupun menilai inventory akhir kita. Ya, inventory akhir kita ada dua. Satu adalah barang siap dan satu lagi adalah kerja dalam proses akhir. Okey. So, kita bergerak ke langkah yang keempat. Okey, so dalam langkah keempat, kita akan mengaccountkan barang siap kita dan juga kerja dalam proses akhir. Ya, so untuk item output kita yang pertama, ya, iaitu kerja dalam proses akhir. So, kita ada bahan mentah dan juga kos penukaran. Okey. So, untuk bahan mentah, nampak 20,000. Ya, unit persamaan siap kita darab dengan 18 sen. Okey. So, 3,600. So, ini adalah item yang keempat tadi kan, ya, iaitu kerja dalam proses akhir. So, tak kisahlah kita nak mula dengan item yang keempat, which is kerja dalam proses akhir terlebih dahulu, ataupun item yang ketiga, which is barang siap, tak kisah. Okay. Lepas tu, kos penukaran pun sama juga, ya. Maknanya, unit persamaan siap semasa darab dengan 5 sen. So, akhirnya dapatlah jumlah 4,000. Okay. So, seterusnya, kita pergi kepada unit siap, yakni barang siap. Okay, so barang siap kita ada pecahan, ya, kepada dua. Satu adalah 3A ni, ya, unit dimulakan dalam dan siap dalam period semasa. Maknanya unit yang dimulakan ni adalah unit semasa lah. Unit semasa dan siap. So unit semasa dan siap adalah 50,000. Nilainya darab dengan 23 sen. So dapatlah 11,500. Okay, dan unit siap juga selain daripada datang daripada unit semasa, ada juga yang datang daripada kerja dalam proses awal. Okay. So, kita pisahkanlah, ya, unit siap yang datang daripada unit semasa, kita pisahkan daripada unit siap yang datangnya daripada kerja dalam proses awal. So, yang datang kerja dalam proses awal, nilai dia terbahagi kepada dua. Ya, satunya adalah kos yang datang daripada bulan September. Ya, so dalam data memang dah diberikan kepada kita 1350, iaitu kos bahan langsung dan juga kos penukaran yang dilibatkan dalam bulan September, ya, untuk kos KDP awal. Okay, and then oleh kerana oleh kerana kerja dalam proses kita adalah 70% siap, maka 30% lagi akan disiapkan, ya, dalam bulan Oktober lah. Ya, so jadi 30% daripada 10,000, so kita dapat 3,000, ya, unit persamaan siap. Okey, kerja dalam proses awal. Okey. Jadi yang ini ni kita akan darabkan dengan 5 sen untuk penukaran. Ya, kos penukaran saja. Bahan mentah nampak tak masuk. Bahan mentah tak masuk sebab kos bahan mentah telah pun dilibatkan dalam bulan September. Sebenarnya masuk ada kat sini. Ya, ada dekat sini. Sebab ia dilibatkan dalam bulan September. Jadi yang 1350 ni adalah merupakan kos yang dilibatkan dalam bulan September. 150 ni adalah kos yang dilibatkan dalam bulan Oktober, ya, untuk kerja dalam proses awal. Jadi kalau saya tanya berapakah, ya, nilai unit siap yang datang daripada kerja dalam proses awal, so nilai unit siap yang datang daripada kerja dalam proses awal, kita kena campur dua-dua ni lah. So kita dapat 1,500. So akhir sekali kita akan campurkan semua untuk dapatkan jumlah nilai inventory barang siap. So nilai inventory barang siap kita adalah 13,000. Okey. So nilai inventory barang siap adalah 13,000.
nilai inventory kerja dalam proses akhir adalah 4,000. So 4,000 campur 13,000 sebenarnya itu adalah merupakan kos bagi output kita. Ya. So dalam langkah yang kelima kita akan sesuaikanlah kos output dengan kos input. Ya. So kalau kita tengok kat sini kos input kita 17,000. Okey. Berdasarkan pada data. Okay, kos output kita pun tadi kita dah tengok 17,000 juga. Ya, berdasarkan pada data. So, balance lah. Right? Sama. Okay, so dari segi pecahan, kalau kita tengok input, ya, item pertama terdiri daripada kerja dalam proses awal. Ini data. Okay, yakni yang dilibatkan dalam bulan September ni. Okay, kemudian kos masa. Okay, untuk bahan dan penukaran. Ya, ini semua data yang diberikan dalam data. Okay, kos masa. So, total kita dapatlah jumlah kos input 17,000. Okay, untuk kos output pula, yang pertama adalah barang siap. Ya, so terdiri pada dua juga. Ya, kita pecahkan ya, kepada yang datang daripada KDP awal. Okay, so kita ada daripada period lepas, yakni bulan September. Dan ada yang datang daripada period semasa. Ya, yakni yang baki 30% yang akan disiapkan dalam period semasa untuk item kos penukaran. Okay, dan 3B ini adalah merupakan barang siap. So, barang siap ni tak ada masalah lah. Sebab semua adalah merupakan unit yang dimulakan ya, barang siap unit semasa. So, ni memang dah unit semasa. Ya, kos semasa. Okay. So, sekarang ni kita akan campur pula ya, dengan item yang keempat ni, yakni output kerja dalam proses akhir. Ya, akhirnya kita dapatlah kos output 17,000. Sama dengan kos input 17,000. Okay. So, dengan itu selesailah penyediaan laporan pengeluaran ya, untuk kaedah MDKD. So, ini adalah merupakan ringkasan ya, laporan pengeluaran yang telah kita sediakan sebelum ini. So, langkah pertama, analisis unit fizikal. Okay, ini ringkasan. Langkah kedua, ya, pengiraan unit persamaan siap. Okay. Right. So, kita ada langkah ketiga, pengiraan kos seunit persamaan siap. So, ini langkah ketiga. Okay. Right. Keseluruhan ini adalah merupakan langkah keempat, yakni mengakuntkan inventory akhir. So, kita ada dua inventory akhir. Satu adalah inventory akhir barang siap. Satu lagi adalah inventory akhir kerja dalam proses. Ya, keseluruhannya nilai 17,000. So, ini ringkasannya samalah macam tadi. Okay. Okay, ini adalah merupakan barang siap kita. Okay, ini adalah barang yang belum siap. Okay. So, bolehlah kita sediakan catatan jurnal untuk merekod perolehan bahan mentah untuk bulan Oktober yang dipindahkan ke akaun kerja dalam proses campuran. Ya, so sama saja journal entry ya, menggunakan kaedah purata wajaran. Okay. So, yang kedua, mengaplikasikan overhead ya, dan penglibatan buruh langsung untuk didebitkan ke dalam akaun kerja dalam proses campuran. Okay, kemudian kita akan kreditkan apa? Oleh kerana ini adalah merupakan overhead aplikasi dan penglibatan buruh langsung, kita akan mengkreditkan satu akaun sementara, akaun kawalan kos penukaran. Ya. So, instead of akaun kawalan overhead kilang, kita dah jadi akaun kawalan kos penukaran sebab ada elemen buruh langsung kat sini. Okay, dan akhir sekali, setelah siap daripada jabatan campuran, maka kita akan pindahkan ke dalam jabatan tablet. Ya, so kita akan wujudkan akaun kerja dalam proses tablet, kita debitkan
dan kita akan offsetkan dengan kredit, ya, akaun campuran mengiktiraf penurunan, ya, di dalam nilai barang siap campuran. Okay, so untuk memindahkan kos barang siap, ya, dari campuran ke tablet. Okay, so dengan itu, ya, kita selesailah, ya, pengiraan perbandingan, ya, di antara kedua-dua kaedah. So di sini ini hanyalah menunjukkan, ya, perbezaan nilai angka, ya, menggunakan kaedah yang berbeza, ya, tapi tak banyak beza lah. So kalau kita tengok kos unit MDKD 18 sen, 5 sen untuk penukaran, ya, untuk purata wajaran 17 sen bahan mentah, ya, penukaran 5 sen juga sama. So beza dekat bahan mentah saja. Okay, jadi maknanya kita kena pilihlah kaedah mana yang kita rasa sesuai, ya, untuk organisasi kita. Sekiranya tak banyak perbezaan, kita ambil saja yang lebih mudah, iaitu purata wajaran. Okay, dengan itu selesailah penerangan untuk bahagian kedua, ya, bagi kuliah 8 pengekosan proses. So bakinya kita akan sambung, ya, di dalam bahagian ketiga. Terima kasih.